Hai, salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Kami daripada Grup 6 ingin membentangkan hasil kejayaan kumpulan kami untuk subjek PPD 1041 iaitu sebuah poster. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Arnold Puyok kerana telah membimbing kami sepanjang melakukan kerja ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para siswi dan siswazah yang telah banyak membantu kami dan sudi mendengar pembentangan ini. Okey, bercerita sedikit mengenai poster kami. Poster kami bertemakan kesihatan dan tajuk utama untuk poster kami adalah tajuk kesihatan mental. Kami memilih tajuk ini kerana sejak kebelakangan ini, kesihatan mental merupakan isu utama yang paling sering dikatakan di media sosial di negara kita. So, untuk mengetahui lebih lanjut tentang poster kami, saya silakan saudara Ingrid untuk memulakan pembentangan. Pembentangan kumpulan kami dimulakan dengan mendefinisikan kesihatan dan kesihatan mental. Pertama, kesihatan merupakan satu keadaan tubuh yang tidak mempunyai sebarang masalah. Dan menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO mendefinisikan kesihatan sebagai satu keadaan fizikal, mental, dan sosial yang tidak mempunyai sebarang penyakit. Seterusnya, definisi kepada kesihatan mental. Kesihatan mental adalah satu potensi di mana individu menyedari tindakannya yang boleh bertindak balas kepada stres kehidupan dan boleh bekerja secara produktif yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kelemahan kesihatan mental. Kelemahan mental akan menjadikan seseorang menjadi individu yang mengalami penyakit mental yang berpunca daripada trauma, penderaan, stres berkepanjangan dan juga pengambilan dadah serta alkohol yang berlebihan. Faktor yang pertama yang saya akan sebutkan adalah trauma. Trauma akan menjadikan seseorang itu memiliki penyakit mental kerana kumpulan yang mengalami trauma ini memiliki pengalaman masa lalu mereka sendiri. Trauma juga akan menjejaskan emosi dan fizikal seseorang dan menyebabkan emosi individu tersebut terganggu. Kehilangan ahli keluarga, kawan boleh menjadikan seseorang itu menjadi trauma. Bagi maklumat tambahan, kumpulan kami telah mengkaji serta mendapatkan statistik di US, Amerika pada lewat Jun iaitu mendapati sebanyak 26 individu yang mengalami trauma. Selain itu, faktor yang saya akan ceritakan adalah penderaan. Penderaan ini boleh menyebabkan kecederaan mental terhadap individu. Penderaan boleh hadir dalam kategori fizikal ataupun mental. Penderaan akan menjejaskan mental seseorang individu dan apabila mental individu seseorang terjejas, ia akan menjadi lebih teruk akibat didera. Secara tidak langsung, mereka akan mengalami trauma. Baiklah, mengikut data statistik di US iaitu berkenaan dengan penderaan, di sini juga terdapat 26% yang mengalami penderaan akibat daripada sakit mental di awal usia 18 tahun dan ke atas. Seterusnya, stres yang berpanjangan. Stres yang berpanjangan juga akan menjadi faktor untuk penyakit mental berlaku. Perkara ini menyebabkan individu berkenaan menjadi stres dan tidak tahu untuk menguruskan stres yang mereka alami. Bukan itu sahaja, seseorang akan menjadi marah dan emosi kerana emosi mereka terganggu akibat stres yang berpanjangan. Hal ini akan menambah lagi risiko terhadap seseorang untuk mengalami penyakit mental. Mengenai data statistik di Amerika, 9.5% remaja yang berusia 18 tahun dan ke atas mengalami depresi kerana stres yang berpanjangan. Faktor yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah pengambilan dadah dan alkohol yang berlebihan ataupun dikenali sebagai ketagihan dadah dan alkohol. Hal ini kerana alkohol yang berlebihan boleh menjejaskan mental seseorang, iaitu dengan menyebabkan ketagihan ia akan menjadikan kerosakan pada mental seseorang. Contohnya, individu berkenaan menjadi agresif sekiranya mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Data statistik Amerika yang telah dikaji, sebanyak 50% individu dengan gangguan mental yang terjejas oleh penyalahgunaan bahan iaitu 29% menyalahgunakan alkohol ataupun dadah. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya.
Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa kesan daripada masalah kesihatan mental terhadap fizikal seperti penyakit kronik. Kemurungan menyebabkan pelbagai penyakit kronik kepada diri. Penyakit kronik ini termasuklah diabetes, asma, penyakit kardiovaskular dan artritis. Selain itu, menghadapi kesukaran untuk tidur salah satu kesan daripada masalah kesihatan mental. Hal ini kerana seseorang yang mempunyai masalah kesihatan mental akan mengalami kesukaran untuk tidur atau kata nama lain insomnia. Insomnia akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk bernafas. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu akan kerap terjaga daripada tidur. Seterusnya, perbuatan merokok. Pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental gemar menghisap rokok dengan kadar yang berlebihan. Nikotin yang terkandung di dalam rokok tersebut akan menyebabkan pembebasan bahan kimia ke udara melalui asap rokok tersebut. Hal ini kerana merokok digunakan sebagai cara melegakan gejala kemurungan kepada pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Selain kesan kepada fizikal, terdapat juga kesan kepada penjaga atau keluarga pesakit tersebut. Beban menjaga individu yang mempunyai masalah mental selalunya ditanggung oleh keluarga atau penjaga pesakit tersebut. Hal ini menyebabkan penjaga atau keluarga tidak dapat bekerja dengan kapasiti penuh kerana perlu menjaga pesakit tersebut. Hal ini menyebabkan pendapatan keluarga mereka terjejas. Terdapat pelbagai cara untuk kita menyelesaikan masalah kesihatan mental ini. Salah satunya bertemu dengan pakar-pakar yang diiktiraf. Di Malaysia, terdapat banyak pakar-pakar yang diiktiraf, tidak kisah dari agensi kerajaan ataupun agensi swasta. Di sini, kita dapat mengambil peluang untuk menimba ilmu serba sedikit cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena masalah kesihatan mental ini. Contohnya, pakar-pakar yang saya sebutkan tadi adalah seperti doktor dan ahli khidmat kaunseling. Selepas itu, yang kedua, cara untuk kita menyelesaikan masalah kesihatan mental ini adalah menempatkan diri kita di persekitaran yang positif. Dengan menempatkan diri kita di persekitaran positif, kita lebih tenang untuk berfikir dan lebih bijak untuk mengawal emosi kita. Berbanding dengan berada di persekitaran yang negatif, kita akan mudah berasa stres, depression dan lain-lain. Di situ akan menyebabkan kesihatan mental akan berlaku. Kesimpulannya, kesihatan mental amat penting bagi seseorang individu. Terdapat juga pelbagai cara untuk kita mencegah daripada kesihatan mental kita semakin terjejas. Contohnya dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan kesihatan mental masing-masing dan jika mampu, bantulah mereka yang mempunyai kesihatan mental yang rendah agar ia tidak semakin teruk. Di dalam poster kami ini juga terdapat QR code di mana kita boleh mengetahui tahap kesihatan mental kita dan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan mental. Sekian, terima kasih.